Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaish wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masuk ke kuliah kita yang ke-15 pada malam ini. Kita cuba untuk melihat dua bidang, dua tajuk. Yang pertama ialah tentang jenis-jenis gangguan. Tajuk ini tidak panjang tapi perlu dihuraikan. Kemudian sekali kita jenis-jenis, kita tengoklah bentuk-bentuk gangguan. Satu jenis, yang kedua bentuk. Ya. Yang bentuk ni agak panjang. Kalau kita boleh habiskan, kita habiskan. Kalau tidak, kita akan disambung dengan kuliah kita yang ke-16 nanti. Baik, insyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Kita telah pun menghabiskan tajuk tentang tanda-tanda gangguan semasa jaga, semasa tidur dan juga kesan-kesan fizikal seseorang itu ada gangguan. Malam ini kita lihat pula jenis-jenis gangguan, iaitu gangguan jin lah. Ada terdapat 4 jenis gangguan. Kita bahagikan gangguan ini kepada 4. Yang pertama dikatakan gangguan penuh. Yang kedua berjuzuk. Gangguan yang ketiga ialah gangguan kekal. Dan yang keempat ialah dalam bentuk gangguan imbasan. Ini jenis-jenis gangguan dari segi jenisnya. Bukan bentuk tapi jenis, minta maaf ya. Satu yang penuh. Yang kedua sebahagian atau berjuzuk. Yang ketiga gangguan kekal. Dan yang keempat gangguan secara imbasan. Baik. Di dalam Al-Quran, gangguan syaitan ini dinamakan sebagai al-mas. Baik. Apa dia gangguan penuh? Gangguan penuh berarti penguasaan serangan jin terhadap deria utama, iaitu pada otak seseorang. Jadi gangguan penuh ni jin menguasai otak seseorang itu sepenuhnya. Jadi apabila otak kita telah dikuasai, tentulah dia memberi kesan terhadap seseorang yang diganggu oleh jin. Contoh, apabila seorang telah terkena jin, terganggu sejenis gangguan penuh ini, ialah seorang itu nampak kelihatan seperti bercakap atau sedang berbual dengan orang lain, sehingga ahli keluarganya merasakan yang ia bukan seorang gadis yang normal lagi. Mukanya pucat kekuningan seperti orang sakit. Orang yang kena gangguan total ini, maksudnya dia dah in loss. Dia tak boleh kontrol dirinya sendiri. Yang ini berlaku apabila jin telah menguasai dia. Sehingga dia tidak lagi tahu apa yang berlaku. Dia tidak tahu lagi apa kejadian. Kalau dia tahu, tetapi dia akan hanya half-half sahaja. Tidak menguasai. Istilah yang biasa kita dengar, pada umumnya kerasukan. Yang kedua, walaupun tidak kerasukan, tetapi
Seorang itu memang dia rasa dia tak boleh kontrol diri dia. Percakapan dia, even perasaan dia tak dapat mengawal lagi. Jadi ini dikatakan gangguan penuh. Jadi gangguan penuh ini otak diikuti dengan hatilah. Dua perkara ini berkait. Yang mana inilah raja kita. Otak dan hati ini yang bila dikawal olehnya, maka orang ini dikatakan gangguan ataupun gangguan penuh atau total. Ada juga yang kedua ialah gangguan berjuzuk. Gangguan berjuzuk ini ialah dia hanya sebahagian saja. Sebahagian daripada sebahagian bahagian tubuh saja yang diganggunya. Mana jin ini dia menguasai juzuk-juzuk tertentu pada organ atau diri seorang pesakit. Seperti dia boleh menahan lidahnya. Bila menahan lidah, seorang tu akan tidak dapat bercakap dengan baik. Menguasai kedua belah matanya, atau yang dikatakan sebagai indigo, dia kuasai mata kita. Yang lain tak ada, tapi mata kita dikawal olehnya. Ataupun bahagian perutnya, maka dia akan rasa perutnya ada benda yang sedang memulas, yang bergerak-gerak pada perutnya. Menjadi pekak atau bisu dengan cara mengejut. Jadi kalau bahagian lidah dikuasai, orang tu akan jadi bisu. Kalau dikuasai di bahagian telinga, orang itu menjadi pekak. Ya? Atau bahagian lengan menjadi lengan kakinya menjadi kebas. Anggota ini memekak tetapi pesakit tidak dapat mengawalnya, ataupun ia merasai dengan penderitaan yang teramat sangat. Kalau misalnya dia perlu menguasai kawasan, dia akan membengkakkan kawasan itu sampai keadaan selalunya di bahagian kaki, bahagian perut yang dia tak dapat lagi menghindarinya. Dan bengkak ini tentulah tak sama dengan lumpuh. Kalau lumpuh dia tak boleh bergerak langsung, tapi ini dia bengkak tetapi keras dan macam berair di dalamnya. Jadi dia menguasai sebahagian tubuh kecuali kepala. Jadi kalau kepala dikuasai, dia akan pergi kepada gangguan penuh. Tetapi kalau anggota lain dikatakan dia menguasai secara berjuzuk, ya. Kemudian gangguan seterusnya ialah gangguan kekal. Gangguan kekal ialah jin yang menyerang memasuki secara kekal dalam tubuh pesakit. Jin kekal di tubuh pada anggota tubuh tertentu sahaja. Dia gangguan ni pula, dia ada gangguan kekal ni ada dua jenis. Satu yang permanen pada satu tubuh, atau yang kedua dia tidak permanen pada satu bahagian tubuh, ya. Tetapi dia kekal. Memang mana kekal ni sakitnya agak lama. Mungkin makan hari, bulan, tahun dan sebagainya. Jadi jin itu kekal di situ. Ada satu lagi gangguan dikatakan gangguan imbasan. Dalam istilah kami ambil gangguan ini sebagai touch and go, iaitu jin ini datang, kadang-kadang dia pergi. Ya. Gangguan imbasan ialah gangguan yang paling ringan kesannya terhadap seorang pesakit. Ia menimpa pesakit dari semasa ke semasa dalam tempoh yang berbeza-beza. Tetapi maksudnya, dia masuk, dia rosakkan kita, kemudian dia keluar. Ada kalanya ia menimpa pesakit beberapa kali dalam sehari, atau dalam seminggu, atau dalam setahun mengikut keadaan. Gangguan jenis ini bersifat mendatang, ringan dan mudah diubati, iaitu dengan cara berlindung, dengan zikir-zikir, dengan pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mana jin ini tidak permanen dalam tubuh. Dia masuk, dia keluar. Dia masuk, dia keluar. Dan ini yang saya katakan sebelum ini, biasa berlaku apabila pesakit ada simptom-simptom gangguan. Kemudian bila pergi berjumpa perawat, kita periksa, kita tak jumpa apa-apa. Bila kita tak jumpa apa-apa, kita akan ambil dua kesimpulan. Satu, pesakit dia
pesakit ini ialah pesakit jenis ain, iaitu jenis hasad melalui mata. Kerana hasad melalui mata juga memberikan impak yang sama seperti mana gangguan jin. Atau seperti mana saya katakan bahawa jin ini mungkin berada di luar tubuh apabila pesakit pergi kepada pusat rawatan. Jadi untuk merawat yang begini, yang pertama sekali, ya saya ada saja baru kes yang terbaru, iaitu seorang pelajar yang satu dia lumpuh secara mengejut masa dia berumur 12 tahun. Kemudian dia pulih balik. Kemudian dia datang baru ini, dia dalam keadaan yang juga sukar berjalan, perlukan bantuan untuk berjalan. Dalam keadaan biasa dia katakan dia lumpuh. Dan dia bermimpi bahawa yang mengenakan dia itu adalah kamu hanya akan pulih selepas hari raya. Jadi panjangnya begitu. Cuma bila saya periksa pada pesakit ini, saya tak jumpai mana-mana jin pada tubuhnya. Jadi ada kaedah, dia sakit ini ialah kesan serangan, ya, tetapi jin dah keluar. Tidak bermakna bila jin dah keluar, seorang itu boleh kata pulih serta-merta. Kesan serangannya itu kepada fizikal masih ada. Dan langkah kami pada ketika merawat orang yang jenis serangan atau gangguan berimbasan ini atau touch and go ini ialah untuk menangkap jin kat luar itu dan berdialog dengannya. Itu kita akan sampai nanti pada kaedah-kaedah yang ni. Jadi kita bahagikan gangguan ini kepada 4 jenis. Penuh, berjuzuk sebahagian tubuh, kemudian yang jenis kekal, dan yang keempat yang jenis ada tiada atau kita katakan imbasan. Jadi bila kita lihat seorang pesakit, kita kena tengok dia, ini jenis apa. Yang jenis kekal, biasanya dia akan kerasukan. Tapi bagi mereka yang berjuzuk, bahagian-bahagian tertentu almost susah sekali untuk dia kerasukan, ya. Kerana dia tidak menjaga bahagian kepala dan juga bahagian hati. Jadi kalau dia diganggu di bahagian hati atau di mata, kita boleh dapati orang itu mudah kerasukan. Di kepala dan juga di hati. Bagi siapa yang ada gangguan di kepala dan juga di hati, dia mudah untuk kerasukan. Tetapi di bahagian lain, kaki, perut, sebagainya, agak sukar. Wallahualam, tapi apabila kita rawat, dia akan pergi juga kadang-kadang ke kepala dan menguasai pemikiran orang itu sehingga dia boleh berbicara dengan bahasa orang itu sendiri. Baik, itu jenis-jenis gangguan. Sekarang, tajuk kita seterusnya ialah tentang bentuk-bentuk gangguan. Apa beza bentuk? Bentuk ini ialah form. Yang tadi ialah dia punya pembahagian-pembahagian. Sekarang form gangguan tu macam mana? Apa yang dinyatakan di sini ialah sebahagian dari bentuk-bentuk sahaja. Kadang-kadang perkara tersebut terjadi disebabkan oleh permainan sihir mereka yang mensyirikkan Allah, dan ada kalanya berlaku disebabkan gangguan itu sendiri tanpa disuruh oleh sesiapa pun. Kita dah bincang dulu bahawa gangguan ini ada yang terancang, ada yang tidak terancang. Ada gangguan berpunca daripada gangguan tukang sihir, gangguan jin saka, atau yang seterusnya gangguan itu apabila jin itu sendiri yang mengganggu kita ataupun kita menzaliminya. Jadi daripada situ terbentuklah bentuk-bentuk gangguan. Yang paling biasa ialah kerasukan, iaitu dipanggil rasukan syaitan atau rasukan jin. Di mana ini berlaku apabila jin atau syaitan masuk ke dalam jasad manusia dan menguasai seluruh gerak-geri dan pemikiran manusia. Syarat nak kerasukan ini bila mana sebenarnya seorang itu sebenarnya dikawal sepenuhnya, dan ia memuncak apabila seorang perawat telah pun membaca ayat-ayat ruqyah atau mula melakukan satu. Dalam keadaan biasa, seorang yang ada gangguan yang bentuk kerasukan ini, dia normal. Tetapi bila dia ada benda yang menakutkan dia, ada benda yang mencabar dia. Kadang-kadang kalau saya tengah kuliah
tentang jin saja pun sudah ada orang yang kerasukan. Saya dekat lalu saja pun dah ada kerasukan. Pernah saya berjalan bertemu dengan seorang pegawai bank. Saya duduk depan dia kerana urusan tertentu, dia dah menggeletar. Saya kata, kalau saya lama ke depan awak ni, awak kerasukan ni. Dia kata, Ustaz ni perawat ke? Mana jin dalam tu dah define, dah tahu bahawa di depannya itu satu yang dia agak tidak gemar, yang dia tidak suka. Maka orang yang begini mudah kerasukan. Begitu juga kalau ada suasana yang mengancam. Sebab itu dalam rawatan bila seorang kerasukan, bila seorang itu yang dah kerasukan ini menjerit, seorang perawat haruslah sedar. Bila seorang kerasukan itu menjerit, sebenarnya jin di dalam tubuhnya sedang takut. Dia takut dengan perawat, dia takut dengan keadaan di sekitarnya. Sebab itu kadang-kadang jenis kerasukan yang begini tidak sesuai dirawat secara terbuka. Kita banyak lihat misalnya di Indonesia, tak kurang juga di Malaysia, mereka memanggil ramai-ramai, kemudian membaca ayat-ayat ruqyah, kemudian berlaku kerasukan keliling mereka, yang akhirnya mereka out of control kerana terlalu ramai yang kerasukan. The best untuk kita deal dengan kerasukan ialah dengan kita dalam keadaan yang tenang. Bila keadaan tenang, jin dalam tubuhnya yang merasukkan ini bukan saja dia kata selesa, tetapi kita pun boleh fokus kepada rawatan, dan jin ini pula dia tidak dapat melarikan diri dengan memperbanyakkan kes-kes yang berlaku. Jadi bagi kes kerasukan, saya mencadangkan supaya tidak diadakan rawatan secara terbuka. Jadi ini biasa. Dan tuan-tuan kalau biasa pergi rawatan, katalah perawat ada 4 orang. Dalam 4 orang ini katalah 4 perawat ni, ada seorang perawat tu dia rawat kerasukan, yang 3 ni tak ada pula. Jadi sehingga pula kita yang melihat ni kata, oh perawat ni hebat. Yang lain tak pernah kerasukan, tapi kalau dengan dia mesti kerasukan. Jangan terpedaya, jangan tersilap. Ini pun permainan-permainan yang mungkin berlaku sehingga melibatkan perawat-perawat ini pun merasakan dia down, perawat ini rasa dia hebat, dan akhirnya berjayalah peranan jin ini untuk memecahkan perawat-perawat ini sendiri, dan pesakit juga akan kehilangan satu bentuk pergantungan kepada Allah, tetapi bergantung kepada seorang perawat itu sahaja. Jadi berhati-hati. Baik. Bentuk gangguan yang seterusnya ialah histeria. Histeria ialah kategori penyakit yang sukar untuk dikawal. Histeria selalu menyerang pelajar-pelajar sekolah. Dan bila pelajar sekolah pula, dia suka menyerang pelajar-pelajar wanita. Pakar-pakar psikologi dan psikologi menafikan histeria ini berpunca daripada gangguan syaitan. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita dapati bahawa tidak semua perkara ganjil yang berlaku terhadap pengidap histeria itu berpunca daripada gangguannya saja, tapi kebanyakan adalah berpunca daripada gangguan jin. Apa yang berlaku dalam histeria ialah dia macam chain reaction. Ada seorang yang mula teriak, kemudian seorang cuba membantu, yang membantu pula dia teriak, yang sana dengar pun teriak, semuanya sudah out of control. Jadi dalam kes histeria ini, dia kebanyakannya berpunca daripada sebenarnya bukan masalah manusia. Kajian saya lah, secara umumnya saya dapati kebanyakan histeria berpunca daripada dalaman dan juga suasana kawasan. Dalaman maknanya, kalau kita lihat dan kalau kita kaji, mereka yang kena histeria ini, kami mendapati bahawa mereka ini dalam tubuhnya selalunya ada jin saka. Kemudian apa yang berlaku?
kawasan itu kawasan jin yang tinggal. Bila kawasan jin yang tinggal, kadang-kadang berlaku pertelingkahan di antara jin saka seseorang itu dengan jin kawasan tersebut. Lalu berlakulah satu pertempuran di antara mereka, dan pertempuran inilah yang dilihat seperti histeria. Satu. Yang kedua, berlaku di sebuah asrama pelajar-pelajar wanita. Pelajarnya histeria. Saya dijemput untuk melihat dan cuba merawat apa yang terjadi. Jadi, biasalah, seperti saya kata tadi, histeria sama juga. Kita bercakap sikit dah mula ada terjerit sana dan sebagainya. Jadi, bagi kita perawat, bila ada terjeritan saya, jangan panik. Kaedah kami, kalau kami dalam akrin ini, kita akan menidurkan siapa-siapa saja yang terjerit ini, dan kalau itu berlaku, hentikan bacaan ruqyah, jangan sekali-kali azan, jangan baca Yasin dan sebagainya, stop dulu. Kemudian anda pilih, yang saya buat ni, saya pilih salah seorang daripada itu, mengikut dengan ceritanya, yang dia ni pernah menolong seseorang, kemudian dia sendiri kerasukan. Semasa dia menolong, dia telah melakukan satu jenis rawatan yang tak sepatutnya. Jadi bila saya dapati ada orang tertentu ni, saya perapat kepada dia, baca secara perlahan, tidak kuat, dan dengan itu saya berdialog dengan dia. Saya tanya kenapa ganggu pelajar-pelajar asrama ini. Dia jawab, kami jin Islam. Tempat ini tempat kami. Kami dah lama tinggal di sini. Malangnya pelajar-pelajar wanita di sini tidak menjaga kebersihan. Mereka membuang pad-pad mereka merata-rata. Kami dah beri amaran dulu supaya jangan buat begini. Mana sebelum ini ada rawatan rupanya. Tetapi mereka mengulang. Dan mereka masih mengulang. Ya, kami tak ada lain, kami serang mereka. Tuan, serang mereka ini, jangan kita katakan serang pesakit itu, tapi dia serang jin dalam tubuh setiap orang yang ada saka ni. Jadi sebab itu, bila ada kes histeria, di antara perkara yang hendak dikaji juga ialah bahawa orang yang kena histeria ini ada jin saka. Jadi, kalau anda tahu anda bersaka dan saka ini agak kuat, anda jangan cabut tangan dalam isu menangani orang yang ada histeria. Anda ke tepi. Dan dalam banyak rawatan histeria ini, dia tidak boleh dibuat secara terbuka. Mana kalau ada siapa-siapa histeria, bawa dia masuk ke bilik lain. Berlaku histeria, bawa masuk ke bilik lain. Sebenarnya bila anda dah bawa masuk ke bilik lain itu dah menyelesaikan masalah. Tak perlu buat apa-apa pun tak apa. Tetapi kalau anda telah belajar, kaedah yang kami cadangkan ialah tidurkan pesakit. Kaedah ini paling mudah dengan menidurkan jin-jin yang ada dalam pesakit, dengan pesakit-pesakit itu tertidur, dan bila semua ini tenang, mereka boleh balik, suruh buat mandi dan selesai kes. Tetapi, again, benda ini akan berulang kalau kita tidak selesaikan masalah perebutan kawasan. Jadi, seorang perawat yang berpengalaman, dia akan bertemu dengan ketua kepada jin kawasan tersebut dan menawarkan tempat baru. Kalau tidak, pelanggaran masih akan berlaku, perselisihan akan berlaku, rasa tidak puas hati mereka akan berlaku, dan ini akan mengganggu. Kerana kebanyakan manusia kita ni, tambahnya orang Melayu, ada saka. Baik. Itu bentuk gangguan yang kedua. Bentuk gangguan yang ketiga kita katakan sebagai hantu tindih. Hantu tindih terjadi disebabkan tindakan jin atau syaitan terhadap manusia yang sedang tidur atau separuh tidur. Seringkali kita mendengar seorang itu mengadu ditindih atau dihempap oleh sesuatu yang berat ketika tidur, terutamanya pada mereka yang tidur terlungkup.
Hantu tindih seperti yang kita bincang dulu, berpunca di antaranya ialah hantu raya. Istilah kaum Melayu kita, hantu tindih ni hantu raya. Di mana dia selalu menyebabkan seorang itu tak boleh membaca apa-apa, tak boleh mengangkat tangannya dan tak boleh bergerak. Ini berlaku juga disebabkan oleh perebutan kawasan. Perebutan kawasan macam mana? Biasanya, mana-mana katil atau bilik tidur yang kosong, jin kadang-kadang dia akan tidur di situ. Katalah dalam asrama penuh misalnya, ya, student macam sekarang ni lah, dengan ada PKP, semuanya masalah COVID-19, asrama dah lama kosong. Bila dah lama kosong, maka jin telah ambil asrama itu sendiri, katil-katil semua dia duduk. Bila pelajar baru masuk balik semula, mereka akan berebut kawasan dengan jin ini, berebut katil dengan jin ini. Dan di antara mereka ada yang menindih pelajar-pelajar tersebut. Pernah berlaku di sebuah hospital, ya, di mana seorang pesakit masuk hospital, kemudian keluar hospital, dia berjumpa dengan saya. Dia kata dia ditindih masa di hospital. Maka ada keadaan kita panggil dia tu balik, kita tanya kenapa kamu tindih. Jawapannya ialah, katil ini katil saya. Yang dia duduk atas katil tu kenapa? Nampak? Jadi kebanyakan hantu tindih bertindak di atas rasa bahawa apa yang kita baring itu adalah miliknya. Jadi kita tindih. Jadi apa jawapan kita kepada masalah hantu tindih ini? Saya dah terangkan. Yang pertama, sebelum anda tidur dalam Islam, anda hendaklah mengibas-ngibas tempat tidur anda. Kemudian telah tidur dengan membaca zikir-zikir tertentu. Kemudian katalah anda kena tindih ketika anda tidur dan memang anda tak boleh baca apa-apa. Apa yang anda lakukan ketika itu ialah baca dalam hati. Genggam tangan sebegini saja, bukan tak boleh angkat tapi kita boleh genggam. Saat genggam kita mampu. Kemudian kita baca ayatul kursi dalam hati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sampai wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bila habis saya wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, anda genggam tangan anda erat-erat. Genggam begitu sambil berdoa, ya Allah, cekik jin yang mengganggu saya, ya Allah. Walaupun anda tak bergerak, anda boleh menggenggam tangan anda. Jangan lepaskan genggaman sehinggalah jin ini melepaskan anda. Biiznillah, insya-Allah tuan-tuan, sesiapa yang kena cekik, siapa-siapa yang kena tindih dengan keadaan ini dapat. Kata ustaz, saya tak boleh baca. Jangan kursi baca. Apa yang anda mampu. Kalau setakat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sebab Allahu Akbar, genggam tangan. Ulangi Allahu Akbar. Doa kepada Allah, ya Allah, cekik semula ya Allah jin yang mengganggu saya. Dia akan melepaskan anda dengan izin Allah. Jadi mereka sebenarnya tidak hebat, ya, tapi kerana kita tak tahu, maka kita terganggu. Baik. Bentuk gangguan seterusnya ialah sawan. Sawan adalah jenis penyakit yang terjadi dengan tiba-tiba. Apabila pengidap penyakit diserang penyakit sawan, anggotanya akan menjadi kejang, mulutnya kadang-kadang berbuih dan lain-lain. Ada satu rakan saya, anak dia naik motor, tengah naik motor dia sawan. Bila sawan di mana dia out of control, dia menjadi kejang dan dia tak sedar apa yang berlaku. Dan kerana itu dia jatuh motor, dan kerana itu takdir Allah, dia meninggal dunia dengan kejadian ini. Sawan ada beberapa jenis. Salah satu misalnya dia katakan sawan babi. Sawan babi ini dia selain dari bergetar-getar, dia akan mengeluarkan buih di mulutnya dan dia cuba mencari air. Jadi berhati-hati juga dengan jenis sawan ini. Dan isunya sawan ini dia
pilih masa. Tetapi kebanyakan sawan berlaku ketika tidur. Ibnu Jauziyah mengkategorikan sawan ada yang secara fizikal atau secara natural dan ada yang berpunca daripada gangguan jin. Pengalaman saya baru ini seorang pesakit yang mengambil pil sawan. Tetapi mengikut ceritanya sawan ini tidaklah begitu kerap. Cuma baru-baru ini berlaku semula. Jadi dia telah daripada peristiwa dulu 3 tahun yang lampau sehinggalah datang semula sawan ini dia mengambil ubat penenang sawan. Masalahnya sawannya bukan kerap. Jadi apa yang saya buat? Saya scan dia. Ternyata bila saya scan tak ada jin pada tubuh dia. Kemudian ada kaedah, kita panggil jin ini datang dan masukkan ke tangan dia. Dan ketika itu dia merasakan tangan dia berat. Maka saya berdialog secara tangan dengan dia. Ternyata dia jenis yang saya katakan tadi lah, touch and go. Dia datang dan dia pergi. Dia datang menyebabkan orang ini kena sawan. Bila dia keluar, mana orang ini dah tidak kena sawan. Dan bila kita kaji latar belakangnya pula, dalam kes ini yang melibatkan seorang pelajar ni yang kena sawan ini, dia berpunca daripada dendam seseorang kepada kerabatnya, dan ini hanyalah plan B untuk menyusahkan keluarga ini. Wallahu alam. Tetapi kita lihat, saya telah minta dia berhenti mengambil pil sawan kerana kita nak tengok apakah sawan ini akan berlaku lagi. Dengan beberapa caution yang saya katakan, buat sementara ini jangan cuba bawa motor, jangan cuba bawa basikal. Kalau nak, naik kereta dengan orang. Kita nak lihat, bila anda tidak mengambil pil sawan lagi dan kita dah tarik jin ini keluar, apakah sawan ini akan berulang. Baik, itu gangguan dalam bentuk sawan. Apa lagi gangguan? Gangguan lain ialah tangkal pengasih. Tangkal pengasih digunakan oleh ahli sihir. Biasanya ia selalu digunakan oleh pasangan yang sedang dilamun cinta atau cinta seorang tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Maknanya cinta tak berbalas. Oleh itu, atau oleh isteri atau suami yang bimbang, pasangannya akan bercinta dengan orang lain dan sebagainya. Maknanya ini sebagai usaha cinta paksa atau nak memastikan bahawa dia hanya cinta kepada seseorang sahaja. Orang yang disihir akan mengelamun cinta yang bukan-bukan dan sangat bersangatan terhadap pengguna tangkal pengasih tadi. Ia adalah satu amalan yang syirik yang wajib dijauhi. Di antara kaedahnya ialah dengan memberi minum, ya, minum air yang telah dibacakan dengan beberapa mantra, dan akhirnya orang ini akan cinta gila dengan seseorang. Contohnya seorang suami terlalu kasihkan isterinya, walhal isterinya menggunakan tangkal. Seorang suami yang telah kena tangkal pengasih daripada seorang isteri, sehingga ia mengikut apa sahaja kemahuan isteri dan ke mana sahaja isterinya pergi. Ia menunaikan segala permintaan isteri sehingga si suami terlalu kerap menyetubuhi isterinya lantaran didorong oleh runtunan nafsu yang kuat. Ada ketika juga orang panggil kaedah ini nasi kangkang. Nasi kangkang itu ialah apabila seorang wanita menggaulkan darah haid dia, darah kotor dia kepada makanan atau air minuman, dan dibacakan beberapa mantra dan dimakan kepada suaminya, dengan tujuan supaya suami tunduk, suami tak melawan, suami kasih dengan dia secara melampau. Jadi tuan-tuan, apa bahananya cinta paksa begini? Menggunakan tangkal pengasih begini.
apa yang berlaku sebenarnya si isteri atau suami ini dia silap. Walaupun dia bergembira melihat si suaminya tunduk patuh kepada arahannya, dia pun suka suaminya tutup mata dengan wanita-wanita lain, tetapi ia telah lupa sesungguhnya ia telah pertamanya menggadai iman dan akidahnya kepada syaitan semata-mata untuk menunaikan hajat dunia yang remeh-temeh. Jadi apa yang dibuat ini, satunya dia telah menyalahi agama. Ya. Yang kedua, kesan jangka panjang ialah orang yang terkena meminum atau dikenakan tangkal pengasih ini, dia akan sakit. Dia akan sakit. Suatu hari dia akan sampai masa orang yang kena ni, si suami atau si isteri yang dikenakan dengan sihir pengasih ini, dia akan sakit dan akan menjadi beban pula kepada pasangan yang tadi yang telah pun mengenakan tangkal pengasih ini. Sebab itulah Islam sangat-sangat melarang perbuatan yang keji ini. Jadi ini dikatakan sebagai tangkal pengasih. Baik, saya habiskan satu lagi sebelum kita tutup kepada pertemuan lain. Salah satu lagi gangguan ialah sihir pemisah atau dikenali sebagai tafriq. Dalam dunia hari ini terdapat manusia yang tidak gembira dan tidak senang hati melihat kebahagiaan orang lain. Hal ini disebabkan oleh nafsunya untuk mengahwini pasangan berkenaan tidak tercapai, ataupun ada juga bermotif untuk meruntuhkan keharmonian rumah tangga pasangan berkenaan. Tadi pengasih, sekarang untuk menceraikan pula. Ada juga ibu bapa yang tidak suka dan membenci dengan menantunya, lalu berusaha untuk memisahkan menantu daripada anaknya. Dan ini kadang-kadang tidak disedari. Ya. Ada seorang tu anak dia nak kahwin. Jadi ibu bapa tengok siapa bakal menantunya. Risik-risik buat sebelum tengok siasat, tengok si suami bakal menantu ni katalah tidak sempurna, banyak masalah. Dari semua akhlaknya, keuangannya mungkin, latar belakang dia, mungkin dia hisap dadah. Jadi selaku ibu bapa, mana dia tak mahulah anak dia berkahwin dengan pasangan yang begitu. Lalu dia pun berjumpalah kepada seseorang yang kelihatan sebagai seorang perawat. Lalu perawat ini minta misalnya gambar, kemudian tanpa disedari oleh ibu bapa bahawa yang dia jumpa tadi menggunakan kaedah sihir yang menyihir anaknya supaya tidak menyukai pasangan ini. Maka ada kalanya berjaya, ada kalanya tidak berjaya pada peringkat awal. Mereka kadang-kadang meneruskan juga perkahwinan mereka walaupun diusahakan oleh bapa, tapi bapa tengok dah tak dapat buat apa, terima sajalah seadanya. Tetapi setelah mereka berkahwin, jin-jin yang telah pun dihantar oleh tukang sihir tadi terus meneruskan kerja untuk memisahkan mereka. Lalu berlakulah misalnya tak boleh pertengkaran, rasa benci di antara pasangan dan akhirnya berpisah juga. Jadi sihir pemisah ini menyebabkan banyak berlakunya perceraian dalam masyarakat. Tetapi jangan tuan-tuan kalau lihat saya misalnya tanda-tanda sihir pemisah ini misalnya ya. Tandanya ialah seperti pasangan melihat wajah pasangannya yang hodoh, tidak ceria. Kadang-kadang tidak dapat melihat wajah pasangannya langsung walaupun pasangannya berada di hadapan mata. Si pesakit biasanya sukar tidur, datang mimpi yang menakutkan, pening kepala, sakit di bahagian belakang dan juga bahu dan pinggang. Mana bila ni susah nak bersama, tak ada persefahaman. Jadi kesannya buruk dan ini sebenarnya satu kerja yang tak sepatutnya lah dilakukan oleh
golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini kita telah membincangkan beberapa jenis gangguan, bentuk-bentuk gangguan. Jenis tadi ada 4, ya. Penuh, berjuzuk, kekal ataupun secara touch and go. Kemudian bentuk-bentuk gangguan kita dah bincang tadi, gangguan jin dan sihir. Misalnya pertama ialah rasukan, yang kedua histeria, yang ketiga hantu tindih, yang keempat sawan, yang kelima tangkal pengasih, dan saya membincangkan tentang sihir pemisah. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita nanti dengan topik-topik ini, masih panjang lagi insyaAllah. Mudah-mudahan dalam pertemuan nanti kita boleh habiskan tentang bentuk-bentuk gangguan ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya dan tuan-tuan untuk kita mengetahui bentuk dan juga jenis-jenis gangguan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.